11897. Ingatlah, rancangan ini hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam misteri jam 12. Kalau sudah bersedia, saya akan teruskan dengan kisah yang pertama, kiriman email yang akan saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, akan saya bacakan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini, dan ini merupakan kiriman email yang saya terima. Email ini berasal dari Singapura dan pengalaman ini berlaku di salah sebuah pantai di Singapura. Cuba anda bayangkan, pengirim yang bernama Encik Hashim berkongsi peristiwa ketika beliau dengan istrinya waktu itu sedang berdua-duaan, berdating dengan istrinya. Jadi apa yang berlaku? Bila dia sampai di kawasan pantai, di salah sebuah pantai di Singapura, mereka telah pun menghampiri satu bangku. Ini ada sebuah bangku lah berdekatan dengan tepian pantai. Apa yang berlaku? Di sana juga tempat letak kereta memang dekat sangat. Jadi sebelum ini mereka telah pun singgah di sebuah kedai, membeli cemil-cemilan lah untuk sambil duduk tu makan, berbual dan sebagainya. Bila keluar dari kenderaan dah sampai dekat bangku, kata Encik Hisham, baru dia teringat barang makanan cemil-cemilan yang dia beli awal tadi masih berada dalam kenderaan. Jadi dia kata pada isteri, "Awak tunggu sekejap saya ambil makanan kita beli, lupa lah." Okey bang, saya duduk sini. Jadi apa yang berlaku, kata Encik Hisham. Encik Hisham mengatakan, saya pun kembali ke kenderaan, ambil makanan, minuman yang saya beli yang diletakkan di tempat duduk belakang. Yang digantung saya keluar. Bila keluar dari kenderaan menuju ke arah bangku tu kosong, tak ada orang. Saya pun letaklah makanan di atas bangku. Kemudian mata saya berkeliaran cari mana isteri aku ni. Tiba-tiba para pendengar Ria 897, kata Encik Hisham, saya ternampak isteri saya berdiri di sebalik pohon. Jaraknya lebih kurang 10 meter daripada bangku yang saya duduk ni lah. Jadi saya pun bangun. Saya pergi ke arah isteri. Jadi isteri saya ni berdiri di sebelah kanan pohon, saya pula berdiri di sebelah kiri pohon. Bila isteri berdiri, saya pun cakap, gurau-gurau lah dengan isteri. Awak di sini sorang-sorang, saya cari awak, rupanya awak kat sini Jomlah duduk sana. Jadi kemudian selepas saya tanya isteri saya suruh duduk sana, saya kata tak apa, awak duduk sini sekejap, abang pergi ambil air. Bila saya kembali ke meja saya, meja bangku tu yang saya letakkan cemilan dan juga ada dua air yang saya bungkus tu isi. Baru nak angkat, tiba-tiba Kisi, isteri saya memanggil saya. Bang! Kisi, saya terperanjat. Sebabnya apa, Kisi? Sebab isteri saya sebenarnya berada dekat tepi pantai, sedang berjalan bermain dengan air. Bila saya pandang balik dekat pokok, isteri saya dah hilang. Isteri yang saya rasakan awal tadilah berdiri di tempat pokok. Dah rasa tak sedap. Jadi saya pun ikut isteri saya turun ke bawah. Dia tunjuk saya ada sesuatu yang dia jumpa. Benda tu macam terjojol keluar daripada pasir yang menutupi barang tersebut lah. Air laut tu seolah-olah menimbus pasir. Bila air laut tu turun, dia buka balik ataupun dia akan seolah-olah membersihkan pasir di atas barang tersebut. Jadi isteri tunjuk, bang, apa ni bang? Dalam keadaan malam yang gelap gelita, saya pun gunakan kaki saya korek sedikit-sedikit, korek. Air laut masuk lagi. Kemudian air laut keluar. Jadi saya pun dah tak kuasa, saya bungkukkan badan saya, kata Encik Hisham. Kemudian saya gunakan tangan secepat mungkin sebelum air ombak tu naik lah. Jadi bila korek, saya tarik, Kisi. Alangkah terperanjatnya, Kisi. Apa yang saya jumpa mungkin benda yang paling pelik pernah dilihat di tepian pantai.
Casey, bila saya tarik barang tu keluar, ia seolah-olah seperti kayu. Casey tahu kayu yang orang gunakan untuk berus gigi. Saya tak pasti apa nama kayunya, kata beliau. Bentuknya macam tu, tapi kayunya gelap, warna gelap. Kemudian dililit-lilit dengan kain warna kuning. Tapi kain kuning yang dililit tu dah kotor, Casey. Sebab mungkin dah terkena air laut, dah terkena mungkin pasir, jadi kuning kehitaman. Saya tarik keluar, terperanjat saya, Casey. Apabila saya terlihat di hujung kayu tersebut, seolah-olah ada tulisan sesuatu. Saya terus campak kayu itu ke dalam air. Kemudian kata Encik Syam, saya panggil isteri saya, kita tinggalkan tempat ini. Para pendengar Ria 897 FM. Mengikut kiriman email yang saya terima, saya fikirkan ceritanya dah habis. Apabila saya tengok di belakang, ada kisah selanjutnya. Bila dah nampak kayu tu, kebetulan sebelum itu Cik Isyam katakan ternampak isteri berselindung, bersembunyi di sebalik pohon, tapi itu bukan isterinya. Apa yang berlaku? Akan saya beritahu anda selepas pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama saya dalam Misteri Jam 12. Kita teruskan dengan kisah Cik Isyam. Katanya setelah beliau korek kayu yang seolah-olah ditanam, mungkin ditanam dengan sengaja, betul-betul di tepian pantai itu, Cik Isyam mula-mula gunakan kaki. Bila gunakan kaki, setiap kali dia tarik ke tepikan pasir, ombak datang, tertutup baliklah lubang yang dikorek. Jadi apa berlaku? Beliau terus bongkokkan badan dan korek gunakan tangan dan tarik. Bila tarik, itulah yang saya katakan awal tadi, kayu. Seolah-olah macam kayu yang kata Encik Syam ni orang gunakan untuk memberus gigi lah, saya rasa. Kata Nur Jasmine ni, Casey, kayu sugi lah, Casey. Itu dia. Dan tapi kayu ni warnanya gelap, hitam. Bentuknya macam tu, dililit-lilit dengan kain warna kuning. Oleh kerana kayu tu dah ditanam, dah terkena air laut, dah terkena pasir, jadi kuningnya jadi kuning hitam lah. Dah kotor kain tersebut. Bila nampak perkara itu dan awal tadi berlaku satu gangguan mungkin. Cik Syam katakan ternampak tadi wanita yang menyerupai isterinya. Cik Syam tak sedar hati katanya pada isteri, kita balik, kita tinggalkan tempat ini. Memang benar, isteri pun ikut kata suami. Mereka tinggalkan kawasan itu dan terus menaiki kenderaan untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, saya dengan isteri tidak berbual. Kami seolah-olah macam saling tidak bercakap, tidak menegur. Isteri diam, saya pun diam. Sepanjang perjalanan dari pantai nak pulang ke rumah, tiba-tiba setengah jalan tu isteri saya mengantuk sangat, dia tertidur. Jadi apa yang berlaku pada pendengar Ria 897 FM? Kata Encik Isyam, bila isteri saya dan nyenyak tidur dalam kenderaan, saya ni memandu dalam keadaan separuh mengantuk, separuh sedar. Kadang-kadang terlelap, Casey. Bila saya separuh mengantuk, separuh tersadar, cuba Casey bayangkan. Saya boleh tengok belakang tempat duduk terperanjat, Casey, seolah-olah nampak wanita yang sama ikut kami balik. Dari mengantuk terus segar bugar dibuatnya, kata Encik Syam. Saya terus terbangun, Casey. Mata saya terus segar, saya hilang rasa mengantuk dan boleh pandu sampai ke rumah. Sekarang ni saya takut benda tu ikut saya pulang. Jadi apa yang berlaku? Saya pun telefon lah. Saya kata pada isteri, tak apa, kita jangan naik atas dulu boleh. Saya dengan isteri ni tahan boleh duduk dalam kenderaan, Casey. Di loading unloading bay, saya telefon pakcik saudara saya suruh turun dan bantu kami. Sementara tunggu pakcik saudara turun, kata Isyam, apa yang berlaku memang cukup menakutkan, Casey. Isteri saya terlelap lagi, tertidur kerana kepenatan. Memang kesian, Casey. Tapi apa nak buat, saya seorang sajalah yang patut berjaga. Kali ini, Casey, yang memeranjatkan saya, wanita yang sama, Casey. Seolah-olah wajah isteri saya bila dia tidur tu bertukar menjadi wajah orang lain. Macam itulah saya rasakan dan memang rasa takut dan seram. Akhirnya bila bapa saudara saya datang, saya diarahkan keluar dari kenderaan. Isteri saya sedang nyenyak tidur. Perlahan-lahan saya keluar. Dia tanya kenapa, saya jelaskan cerita sepanjangnya. Dan saya ni dimarahinya. Kenapa engkau pergi korek? Orang tu tanam nak buang barang, kau korek, kau keluarkan barang. Sekarang benda tu dah ikut balik. Saya tanya, macam mana ni Pak Wan? Macam mana lagi? Aku kena halau lah benda ni, kata Pak Wan saya, itu pakcik saudara saya lah. Isteri saya sedang nyenyak tidur, Casey. Bila saya sedang berbual dengan Pak Wan, isteri saya bangun. Saya nampak dia keluar dari kenderaan. Kemudian dia jalan terus. Ma, nak gimana, Ma?
Ma, Pak Wan pegang tangan saya. Itu bukan isteri kau. Saya terperanjat, Kisi. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya isteri saya kena rasuk, disampuk oleh barang itu yang saya korek. Dan di sini kata Wan, saya ingin menasihatkan, ataupun kata Hisham, bukan Wan tu pakciknya. Kata Hisham, saya ingin menasihatkan kepada para pendengar Misteri Jam 12. Kalau kita terjumpa sesuatu di luar, tak kiralah di laut, di mana saja, dan benda tu kelihatan pelik, jangan sesekali kita sentuh dengan tangan. Kata Pak Wan, seolah-olah bila saya lakukan perkara sedemikian, seolah-olah melepaskan dia dari terperangkap dekat kawasan yang ditanam. Saya benar-benar kesal. Dan untuk pengetahuan Kisi, isteri saya akhirnya dibawa pulang ke atas, dibawa pulang ke rumah. Dan Pak Wan dapat keluarkan barang tersebut, dapat halau barang itu dengan begitu mudah. Terima kasih, Kisi, dan juga selamat tengah malam. Kita akan teruskan kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Berikut ini pengalaman daripada pendengar kita yang kirimkan SMS kepada saya. Kisahnya berbunyi begini. Daripada mana ni? Kak Ifah kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata Kak Ifah, saya ingin berkongsi pengalaman misteri yang berlaku. Dan pengalaman ini berlaku pada jiran saya. Waktu itu saya ni baru saja baliklah daripada rumah mak. Ini kerana awal tadi saya telah pun singgah ke sana dan dah lama tak jumpa mak saya. Saya pun ke sana sebab rumah kami dekat lah. Walaupun rumah dekat, tapi jarang saya kunjungi rumah dia sebab sibuk kerana tugas. Oleh kerana pada hari itu, pada minggu itu, saya tidak bertugas selama 2 hari. Syarikat saya memberikan satu off day dan satu lagi memang off saya sendirilah. Jadi saya pergi ke rumah mak saya. Kata akak kita ni, bila balik tu dah pukul 1 pagi. Memandangkan jarak rumah mak dengan rumah saya ni tak begitu jauh. Jadi saya pun balik jalan kaki sampai rumah 1 pagi. Bila di kolong blok, saya ternampak jiran saya ni. Ternampak suami jiran saya lah, kata akak ni. Suami jiran saya ni balik dan kemudian dia jalan di hadapan saya. Saya terkejut Kisi apabila si suami ni balik dengan seorang wanita yang saya tak kenal. Jadi saya pun tak sedap hatilah sebab saya tak nak, kata akak kita ni, saya tak nak terperangkap dalam situasi tak serba kena. Yalah, kalau saya naik lift dengan dia, nanti dengan wanita yang tak dikenali itu ikut dia pulang ke rumah, saya dah serba salah Kisi. Nanti apa-apa berlaku, dia ingatkan saya yang beritahu isterinya. Kata akak kita ni lah. Jadi bayangkan kita singkap kembali sedikit kisahnya awal tadi tu. Dia balik rumah ibunya pukul 1 pagi, jalan di kolong blok, tiba-tiba ternampak suami jirannya berjalan dan di tepinya ada seorang gadis, seorang perempuan yang ikut. Dan dia terkejutlah sebab dia tahu jiran ni isterinya bukan wanita tu yang dia lihat lah. Jadi oleh kerana dia tak nak terperangkap dalam situasi tu, di mana dia tahulah si lelaki ni dengan wanita lain. Akak ni kata saya tunggu Kisi bawah blok, saya gunung-gunung action lah, pergi dekat letterbox lah, cuba membazir waktu sampai saya rasa dia dah naik lift, dah masuk lift, baru saya, katanya di sini, saya pun action lah pergi dekat pintu lift. Jadi setelah saya belik-belik action buka letterbox padahal dalam tak ada surat. Saya tunggu, bila dengar pintu dah tutup, saya pun jalan. Saya jalan pergi ke lift lobby. Saya pun tekan. Sebab lift rumah saya ni, satu akan berada di tingkat 1, satu akan berada di tingkat paling atas. Apabila saya sedang tunggu lift, saya dengar ada orang macam berdehem di belakang saya. Saya pun toleh lah biasa. Bila toleh Kisi, saya nampak wanita yang sama berdiri dekat belakang saya Kisi. Kenapa pula perempuan ni tak ikut lelaki tu balik? Ni mesti ada muslihat. Jadi apa yang berlaku? Kata akak kita ni, lift turun bawah, saya pun masuk dalam. Masuk dalam saya pusing, wanita tu terus tak ada Kisi. Saya tak nampak, tak dengar dia bergerak, tapi dia hilang begitu saja. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya dibuatnya. Dan apa yang berlaku? Para pendengar Ria 897. 2 hari kemudian, saya terserempak dengan jiran saya, isteri kepada lelaki yang semalam saya nampak. Kata akak kita ni, kemudian, katanya, suami aku cakap, semalam bila kau balik ada benda ikut kau. Saya terkejut. Macam mana pula yang saya yang kena? Walhal benda tu ikut suaminya saya nampak. Kemudian bila dia beritahu saya katanya sinilah terkejut beruk Kisi dibuatnya.
Sejak hari itu, saya memang takut sangat-sangat nak naik lift. Rumah saya tingkat 5, Kisi. Saya naik tangga untuk beberapa minggu sampai rasa fobia, rasa takut hilang. Itulah pengalaman saya. Terima kasih, Kisi. Selamat tengah malam dari peminat misteri jam 12. Waktu sekarang 12.48 tengah malam. Selamat tengah malam semua. Dan hari ini merupakan 11-11-11. Wah, bayangkan. 11-11-11. Dan kalau anda tunggu nanti pukul 11 pagi, 11 minit pagi, 11 saat, saya difahamkan oleh Fizao, Sheikh Haikal akan datang ke studio dan akan meriliskan single beliau selanjutnya. Jadi hari ini hari inilah tarikhnya, 11 hari bulan 11 2011, pukul 11 pagi, 11 minit, 11 saat akan diputarkan lagu Sheikh Haikal. Kencang 11-11-11. Baik, saya akan terus dengan pengalaman-pengalaman anda. Yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Dari Encik Ayub katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa dan saya betul-betul Kisi, saya rasa ni pun dolat untuk saya. Kenapa agaknya Cik Ayub cakap macam tu? Saya ni bertugas dan saya katanya tolong jangan sebut nama syarikat saya, untuk Kisi saja yang tahu, okey. Dia macam hantar barang lah, kerja macam tu lah. Jadi kalau barang saya dah habis dihantar, saya harus pulang untuk ambil barang yang lain lah. Jadi ada masanya saya curi tulang, Kisi. Barang yang syarikat yang saya bertugas ni, syarikat parcel ni beroperasi 24 jam. Saya pun bertugas mengikut shift. Ada shift pagi, petang dan malam. Kalau malam tu balik pagilah. Dan kata Encik Ayub, salah satu malam tu saya dah terlampau penat. Sebab paginya saya dengan isteri, dengan anak-anak telah pun beriadah lah. Jadi malam tu keluar kerja, nak ambil cuti tak boleh, Kisi. Sebab last minute memang tak dibenarkan. Melainkan cuti sakit. Dan saya pula tak nak ambil cuti sakit. Ada atas sebab-sebab tertentu lah, Kisi, nanti kena potong. Pam-pam lah Jadi Cik Ayub kata, akhirnya saya curi tulang. Setelah saya hantar 2 barang, saya kena balik ke company untuk hantar barang yang lain. Saya singgah sekejap, Kisi. Saya sebelum hantar barang yang kedua tu, saya singgah sekejap di salah sebuah kapak dekat East Coast yang sunyi sepi. Tak nak pun sesiapa nampak van saya, sebab kalau nampak, saya akan kena, Kisi. Jadi kapak tu memang sunyi sepi, satu kenderaan lain pun tak ada, memandangkan hari itu merupakan hari biasa. Saya pun matikan enjin, turunkan tingkap lah. Jadi saya pun mula tidur, mula lelapkan mata. Dah nyenyak betul, Kisi, tidur. Mula-mula kata 10 minit, terus naik 20 minit, terus naik setengah jam, sampai 1 jam, Kisi, saya dekat kapak yang sama. Jadi para pendengar Ria 897 FM, Encik Ayub kata, bila saya sedang tidur, depan saya ni ada longkang. Tiba-tiba saya terperasan dekat longkang tu macam ternampak ada susuk tubuh warna hitam melintas begitu laju. Dalam keadaan separuh tidur separuh bangun ni, saya ternampak benda hitam lari laju, Kisi. Saya sampai tersentak. Saya punya legong, saya keluar dari kenderaan. Bila keluar dari kenderaan, tiba-tiba meremang bulu roma dan bau wangi. Baunya macam bunga cempaka. Dah tahu dah ni, mesti ada benda yang tak kena. Saya pun masuk balik dalam van. Kemudian saya hidupkan enjin nak keluar dari kawasan tu. Sedang saya nak memandu keluar, tempat isi barang van saya di bahagian belakang, ada bunyi orang hentak-hentak kaki kuat, Kisi. Sampaikan van saya bergegar bergoyang. Saya istighfar berkali-kali dan tak tenteram nak memandu. Saya terpaksa turun dari kenderaan saya untuk ke pintu belakang, buka dan lihat apa yang ada di belakang, baru dapat tenangkan perasaan. Tapi Kisi, dengan kuasa Allah, saya keluar tu. Sebelum buka pintu, saya rasa nak dekat 23 kali saya baca bismillah, Kisi. Saya buka pintu. Nasib baiklah dalam tu cuma ada kotak-kotak yang perlu saya hantar saja. Dan selepas itu, Kisi, saya terus tak nak lagi tidur dekat kapak di kawasan pantai East Coast. Kapak nombor dekat dengan longkang semua ditulis tak perlu sebut Dan kalau Kisi tanya, kapak yang dekat dengan longkang ... ni memang tempatnya keras. Saya ni kena ganggu sampai naik kronik dibuatnya. Jadi kata Cik Ayub dia tak nak tidur di tempat kapak yang sama lagi lah. Adakah ini bermaksud Cik Ayub akan tidur tempat kapak lain macam mana ni? Itulah, siapa suruh curi tulang kan dah kena.
Tugas tu kena ikhlas Hello, selamat pagi. Hai. Hai, siapa tu? Ni Kak Noh. Kak Noh, ada cerita Kak Noh? Ada. Bawa panggilan dari mana Kak Noh? Bawa panggilan dari mana ni? JB. Dan Kak Noh dari JB. Pengalaman anda tentang apa? Silakan. Okey, sementara tu sebab anak-anak tengah tengok Al-Hijab hantu ni, dan Kak Noh pun tak nak konsentrate sebab sangat cerita dia. So Kak Noh ada pengalaman. Ini daripada kawan Kak Noh sendiri lah. Okey, kawan Kak Noh ni dia menantu dia ni bangsa orang Serani, dan dia isterinya baru meninggal dunia kemalangan di Krabi di Thailand lah kerana aksiden motor bulan lepas lah. Jadi sebelum tu dia ada krisis rumah tangga, dan isteri dia sebelum ada aksiden, isteri dia buat tattoo, pakai baju merah, and then tak sangka isterinya meninggal aksiden motor, dan sekarang hidup dia macam dihantui. Dia selalu dengar isterinya motor, malam-malam dengan motor bunyi, dan selalu terbayang isteri dia macam datang, dan dia macam fobia lah. Dan baru hari Isnin lepas dibakar mayatnya baru sempat balik ke Singapura, dan dibakar, dan dia dihantui oleh bayang-bayang isteri dia, sehingga kan dia tak boleh tidur. Dia kata isteri dia macam, especially motor BMW tu yang dengar bunyi motor inhibisi dia tetap di luar rumah. Jadi dia katakan seolah-olah isterinya datang balik macam tu. Ya. Dan sebab masa isteri dia pergi ke Krabi tu, dia ada sisi faham sikit, dan isteri dia macam banget marah, buat satu badan tattoo. Ada macam lembaga badan tattoo tu macam lembaga mata merah, and then dia sering pakai baju merah. Sedangkan dia bawa tu pandu dengan cermat orangnya, pakaian dia, Davi Hamid semua rapi, dan doktor isytiharkan dia tak tahu kos apa yang buat dia mati instantly. Yang baru lepas lah, yang 29 Oktober yang lepas tu. Jadi sebelum dia pergi tu tingkah lakunya tiba-tiba berubah lah dia macam garang, orangnya macam garang, padahal katanya orangnya lemah lembut orangnya, dan umur dia baru 30-an. Okey. Baru 30 tahun. Dan dia orangnya baik lah, dan secara tak langsung dia sendiri, dan bukan aja setakat suami dia yang macam menghantui, ada beberapa orang yang terdekat pun merasai macam ini juga. Jadi terima kasih pada Kak Nora berkongsi pengalamannya, Kak. Ya, sama. Kembali. Baik, silakan hubungi saya sekarang 669-11897. Ini ada email daripada pendengar kita. Email yang saya ingin ketengahkan ini datangnya dari seorang pendengar, dan entahlah, tapi kebetulan kisah ini berlaku di salah sebuah perkampungan di Johor Bahru. Nama kampungnya tertera di sini, katanya Pontian. Dan yang ini dari Rashidah berkongsi peristiwa yang cukup menakutkan. Kata beliau, saya ni Casey, pernah satu kali ni saya mencari apa ni? Kata Rashidah ni, saya pernah mencari kera yang saya pelihara. Sebenarnya dahulu ni kera ini adalah peliharaan abah dengan mak saya lah. Abah saya menggunakan kera ini untuk memanjat pokok kelapa dan untuk membawa buah kelapa tu turun lah. Jadi tak perlulah abah saya panjat. Dan jadi bila ibu saya dapat tahu kera terlepas, kami satu keluarga cari kera kepunyaan abah. Apa yang menakutkan sangat-sangat, kata Rashidah, apabila saya ternampak seolah-olah macam kera abah saya ni lari ke sini, laju sangat dia lari.
Dia lari terus dia panjat pokok kelapa. Jadi apabila dia panjat pokok kelapa, waktu tu sekitar pukul 11 malam. Dah malam kisi gelap. Pokok kelapa tu tinggi sangat. Jadi saya pun mendongak ke atas. Nama kera saya, bila saya beritahu Casey jangan ketawa Casey. Abah saya, mak saya dengan saya panggil dia Boboy. Jadi saya dongak ke atas, kata Rashidah. Ini di rumah kampung lah. Keranya dicari oleh ibu ayah dengan beliau. Jadi nampak kera tu lari, beliau pun kejar. Kera tu panjat tinggi ke atas. Dan nampak Casey dekat atas pokok pohon kelapa tu macam ada sesuatu lah bergerak-gerak. Jadi saya tengok atas, saya panggil, Boboy, turun cepat. Boboy. Banyak kali saya panggil. Ketika saya sedang panggil, nampak lagi bergerak-gerak. Walaupun gelap, tapi nampak macam ada sesuatu di atas pohon kelapa. Dari belakang, ibu dengan abah saya. Dah, masuk. Mak, ni Boboy, kata cari Boboy. Boboy apa? Boboy dah masuk dalam sangkar. Katanya Boboy dah disimpan dalam sangkarnya lah. Dan bila saya dengar mak dengan abah saya kata Boboy dah dimasukkan dalam sangkar, saya terperanjat. Saya cuba jeling ke atas, benda tu masih bergerak-gerak, tapi saya tak tahu apakah benda yang saya nampak. Lintang pukang saya lari. Kemudian dia tanya, kau tengok apa ke atas tu? Tak. Orang ingatkan Boboy kat atas pokok. Padahal Casey, saya nampak benda yang lain. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari pendengar kita Johor Bahru Pontian, Rashidah. Rashidah, comel betul nama kera anda. Nama Boboy sih. Nasib baik nama kera awak bukan Casey ke Wah, itu dia pengalaman daripada Rashidah. Jadi, adakah benar masih lagi digunakan taktik untuk petik buah kelapa menggunakan monyet lah ataupun kera, macam tu lah. Jadi, cari satu family cari kera, mana hilang kera tu. Rupa-rupanya tak tahulah, dia tak boleh tahu di mana kera tu dijumpai oleh ibu dengan abahnya. Tapi beliau telah kejar sesuatu yang panjat pokok, zup, laju nampak benda atas pokok tu. Wah, Boboy turun. Nama Boboy namalah kera Peter ke Nick ke Howie ke Boboy si nama kera. Dahsyat Baik, akan saya teruskan dengan kisah misteri anda di 669-11897 sebentar nanti. Dan terus bersama saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya putarkan sebuah lagu, gatal betul mata ni tak boleh tengok lah. SMS saja nampak nak baca. Macam mana ni? Okey, ini daripada Kak Zubaidah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata Kak kita ni mana ni dia. Kata beliau, Casey, kakak ingin tanya pada Casey dan juga mungkin ada yang tahu, rumah kakak ni sebelah jiran sebelah merupakan rumah ujung lah. Itu corner house. Dan rumahnya pintunya bertentangan sedikit dengan rumah kakak. Kakak satu pintu sebelum rumah corner. Jadi beliau ni rumah corner. Untuk pengetahuan Casey, kakak tinggal di Bedok North. Okey, fahamlah rumah dia macam mana lah Dan setahu kakak, jiran sebelah kakak ni sekeluarga pergi bercuti. Waktu itulah ketika gangguan ganjil ni berlaku. Pergi bercuti. Bila dia pergi bercuti, kami rapat sangat. Dia akan beritahu. Dia pun suruh tengok-tengokkan rumahnya. Kalau ada orang letak surat di depan pintu, dia suruh ambil dan simpan. Sebab apa? Dia bercuti lama, kisi 2 minggu. Jadi mengikut apa kita tahu, kalau surat banyak sangat depan pintu, tak ambil, itu peluang untuk perompak masuk. Itu bermakna rumah tu tidak ada orang. Jadi dia pesan pada kakak lah. Jadi kakak pun, okeylah, kakak kata, tak ada masalah lah, kita hidup jiran dah lama pun. Lagipun kalau kakak balik kampung pun, dia tengok-tengokkan rumah kakak. Begitu jugalah dengan kakak akan jenguk-jengukkan rumahnya. Dan jiran sebelah kakak ni bukan orang Melayu, orang Cina. Pada satu malam ni, kakak sedang duduk di ruang tamu. Apabila kakak teringat, di luar rumah kakak ni ada jemuran yang belum kakak angkat. Sebab bila tengah duduk dekat pintu ternampak, kakak pun keluar. Angkatlah baju-baju dengan galah, bawa masuk dalam rumah. Sedang kakak dah masuk dalam rumah, bila angkat barang tadi tu, angkat pakaian tadi, terperasan depan rumah jiran tu ada beberapa kertas telah pun diletakkan. Jadi teringat pesanan jiran, kakak pun pergilah dekat depan pintu besi rumah tu, angkut satu persatu kertas yang telah pun diselitkan. Sedang kakak angkat, tiba-tiba kakak dengar kisi dalam rumah tu ada perempuan nangis.
Bila dengar kakak terhenti seketika. Kakak berhenti bukan apa. Kakak nak pastikan adakah suara yang kakak dengar tu suara tangisan. Bila dah berhenti, bila dah betul-betul konsentrasi, baru memang sah kisi suara wanita di rumah sebelah. Sekarang ni kakak nak tanya. Selalu kita dengar hantu-hantu dalam cerita Melayu. Ini sekarang rumah jiran Cina kakak. Adakah boleh kisi hantu Melayu masuk rumah Cina? Terima kasih. Dan selamat malam. Soalan apa ni? Saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda pada malam ini. Ada kiriman email yang ingin saya baca sekarang ini. Sebelum nanti saya akan bacalah, simak komen-komen anda. Mungkin ada komen di Facebook, ada melalui kiriman SMS yang saya terima. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang pendengar Singapura yang telah pun memandu ke Malaysia. Dan mengikut pengalaman beliau, kisah yang diceritakan ini ni di depan ni di rangkap yang pertama ni beliau mengatakanlah, saya cuba ringkaskanlah sebab banyak hujah-hujahnya di sini. Tadi saya dah pun baca, dah menderas, dah tahulah. Kata beliau ni, bila dengar orang cerita tentang kisah misteri ni, beliau kadang-kadang susah nak percaya, sukar untuk mempercayai kisah-kisah seram. Kadang-kadang tak masuk akal. Yang tak masuk akal tu senang untuk kita ketahui, kata pendengar kita lah yang bernama Firdaus. Jadi ada juga yang memang mungkin boleh berlaku tapi tetap susah nak masuk akal. Belum pernah saya dengar manusia mati kena cekik dengan hantu kisi. Ini saya ambil tukil daripada rangkap yang pertama yang kirimkan email. Jadi kata Firdaus, kita manusia ni takkan sedar sampai kita sendiri yang terhantuk. Barulah kita sedar. Jadi ini kes ini berlaku pada saya. Sebenarnya saya ni memang tidak percaya. Saya tahu jin itu wujud dan saya tak percaya yang jin tu boleh menjelma depan kita dan boleh takut-takutkan kita. Saya dengan isteri telah pun naik pulang ke kampung nenek saudara saya yang terletak agak jauh di Kelantan kisi. Jadi kata beliau ni, apa yang berlaku apabila saya sedang memandu, isteri saya sedang tidur. Dipendekkan ceritalah. Kisahnya agak panjang, saya cuma ambil intinya saja. Bila berada di Lebuh Raya Utara Selatan, di kilometer ... Lebuh Raya tersebut dikenali sebagai Lebuh Raya Karak ataupun Karak Highway. Saya kisi nyaris-nyaris terlibat dalam satu kecelakaan ataupun kemalangan yang mungkin boleh meragut nyawa saya dan isteri saya, kata Encik Firdaus. Saya memang pandu laju. Had kelajuan 110 km sejam. Saya pandu 140 km sejam, kata Firdaus. Sebab apa gesi nak cepat sampai. Jadi sedang saya memandu begitu laju, tiba-tiba ada benda warna merah melintas depan saya. Saya tekan brek. Kemudian tayar saya jam. Kereta berputar, isteri terbangun menangis depan saya. Mulut saya hanya lafazkan kalimah-kalimah Allah saja, kata Firdaus. Saya dengan isteri seolah-olah ibarat dah tahu yang kami akan mati. Entahlah kisi macam mana, boleh tergerak hati kaki saya lepaskan brek. Kemudian saya pegang steering wheel. Saya kawal, dapat kisi mengawal kenderaan saya daripada terbabas jatuh ke dalam gaung. Saya tak boleh cakap apa-apa, kata Firdaus. Isteri saya menangis tak henti-henti. Saya tercengang dan duduk depan kenderaan selama lebih kurang berminit-minit lamanya. Sampaikan ada beberapa kereta di belakang kami berhenti. Keluar dari kenderaan, menghampiri kenderaan saya, ketuk tingkap beberapa kali. Saya tak boleh buka, isteri saya masih menangis. Kami dalam keadaan terperanjat. Lama kisi saya rasa mereka berdiri. Ketuk punya ketuk, bang, buka tingkap bang. Bang, abang okey tak? Itulah perkara yang berlaku kisi. Setelah lebih kurang berminit-minit tu, saya dah cuba legakan perasaan saya, hilangkan perasaan terperanjat. Saya tarik nafas lega. Saya turunkan tingkap. Seorang warga Malaysia bertanya, abang okey tak bang? Okey dik, terima kasih dik. Abang okey tak? Kalau abang tak okey tak apa, saya tunggu abang kat sini Terima kasih dik. Saya tak boleh bercakap apa-apa lebih lanjut kisi. Isteri saya menangis tak henti-henti di sebelah saya. Lebih kurang 1 jam kami duduk di sana
Dan ada seorang warga Malaysia membantu. Dia cuba berbual dengan isteri, berbual dengan saya. Setelah saya kata dah okey, dah tenang, barulah dia suami isteri masuk balik kenderaan, tinggalkan kami. Dalam perjalanan isteri tanya kenapa. Saya katakan tadi saya nampak ada orang, benda cahaya merah, orang yang berpakaian merah melintas depan saya. Terpaksa saya tekan brek. Dan kisah itulah pengalaman yang menakutkan berlaku pada saya di Lebuh Raya Karak menuju ke arah Kelantan. Itu dia kisah daripada Encik Firdaus berkongsi pengalaman. Dan sebenarnya sebelum ini pun saya pernah menerima beberapa kiriman email pendengar yang telefon tentang mengatakan Lebuh Raya Karak. Malah ada berita-berita di Malaysia, dari akhbar Malaysia, daripada tabloid di Malaysia, juga di forum-forum di internet. Bila saya baca, saya cuba selidik, ada juga topik tentang Lebuh Raya Karak ni. Dan yang membuat saya terperanjat, kebanyakan dari mereka, kisah-kisah mereka semua sama. Nampak susuk tubuh wanita berkebaya warna merah. Malah di akhbar juga melaporkan bila ada kemalangan berlaku dan ada yang terkorban dan ada juga yang terselamat. Jadi bila yang selamat tu di temu bual ditanya, dia mengatakan hilang kawalan tu sebab dia nak elak daripada melanggar seorang wanita berkebaya warna merah di Lebuh Raya yang dimaksudkan. Sejauh mana kebenarannya saya tak pastilah, tapi memandangkan kisah tu semua agak serupa tentang wanita berkebaya merah tu. Yang penting ni bila berada di jalan raya, satu, harus kita sentiasa beri tumpuan. Yang kedua, ikut had kelajuan. 110, pandulah 110. 140, kalau awak tekan brek macam tu, memang dia berbuta. 110 pun sama. Tapi sedikit sebanyak 110 km sejam tu mungkin saya rasa masih boleh dikawal. Dan saya rasa Firdaus, anda dengan isteri anda memang cukup bertua, mungkin umur panjang. Dan jangan lupalah ketika itu sujud syukur, berterima kasihlah kerana dapat teruskan hidup ini. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda macam-macam. Mungkin ada pendengar-pendengar dari seberang tambak boleh hubungi saya 669-11897 dan boleh ceritakan tentang Lebuh Raya Karak. Adakah memang benar penampakan wanita berkebaya merah kadang-kala akan melintas begitu saja sehingga akan menyebabkan banyak kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya tersebut? Kalau saya ni ada keupayaan, saya pergi Lebuh Raya Karak buat rakaman video kat sana. Tak boleh lah, jauh sangat lah tu. Pergi jauh-jauh nanti masalah. Yang ini katanya Apis ini di Facebook Ria lah. Apis kata memang berhantu ke si highway tu. Sebab tu banyak bas pelancong masuk gaung. Kadang-kadang bukan driver bas yang mengantuk. Pasal benda tu lah yang buat terjadinya kemalangan di sana. Jadi mungkin ada teman-teman dari seberang tambak boleh hubungi tentang Lebuh Raya Karak lah. Orang-orang daripada mungkin dari kawasan itulah. Mungkin di Kuala Lumpur ke, anda yang tinggal di Melaka yang pernah menggunakan Lebuh Raya Karak, saya pasti ramai penduduk Malaysia yang pernah menggunakannya. Boleh hubungi +65-6911897. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Silakan kita teruskan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, bagaimana agaknya? Kita akan teruskan dengan pengalaman berikut ini. Tapi ada satu SMS saya nak baca sebelum saya jawab panggilan. Daripada Encik Alfian katanya, Kisi, saya rasa memang benar tentang Lebuh Raya Karak. Saya sendiri belum pernah mengalaminya. Tetapi saya ada abang ipar merupakan orang Malaysia mengatakan tentang Lebuh Raya Karak. Kami berdua ni memang penggemar MJ12 dan pernah saya pergi ke rumahnya dan tiba-tiba terbuka topik tentang kisah seram dan saya tanya tentang Lebuh Raya Karak. Memang ada wanita berkebaya merah akan melintas. Siapa yang kena tak pasti, tapi bila-bila masa akan berlaku kemalangan dan selalunya lazimnya orang-orang yang memandu laju lah, yang memecut ni lah akan menjadi mangsa Lebuh Raya Karak. Macam mana Baik, kita terus ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam, selamat pagi, siapa tu? Ya, saya hamba Allah. Hamba Allah. Dan buat panggilan dari mana ni? Saya daripada kerja. Dan ada pengalaman misteri ke macam mana? Silakan. Ya, ini tentang bakal isteri saya. Apa yang berlaku? Ya, dia sedang di rumah. Dia tengah diri kat dapur, dia dekat tingkap. Dia sedang tengok luar lah. Dia tiba-tiba dia nampak dekat tingkat 8 koridor ada orang sedang tengokkan dia. Jadi dia pula tak tangkap lah itu apa benda. Dia ingat biasalah kan,
Manusia biasa. Kali dia pergi ambil lah cermin mata. Dia nak lihat dengan jelas. Kali bila dia patah balik, dah tak ada lagi. Secara tiba-tiba, perempuan itu, dia di tingkat 12. Sama tempat, tetapi tingkat 12. Jadi dia lihat dah, dia tengok lama-lama dia tenungkan. Secara tiba-tiba benda tu dia keluarkan daripada rambut. Daripada tingkat 12 tu sampailah tingkat 11 daripada panjang. Daripada tempat yang kita sandar tu kan, yang tempat batu tu kan. Daripada rambut daripada tingkat 12 tu sampai tingkat 11. Nah, itu sajalah saya punya bakal isteri dia. Jadi dia telefon anda ke macam mana tu? Bila hari kemudian baru dia dapat ceritakan lah. Saya ada lagi satu cerita kisah. Boleh, silakan. Okey, masa tu saya kerja security di One Resource Link. Dia tunggu saya di tempat mana tu yang pavilion yang Memorial Park lah. Dia tengah tunggu saya. Sana pula yang saya pelik ada orang lalu tau di belakangnya. Yang tempat yang dia duduk tu tak ada orang lah. Tapi menghadap pokok-pokok. Saya pula tengah sibuk juga kerja. Saya nak pergi naik atas kejap, nak singgah jumpa dia. Terus bila saya naik je, saya jumpa dia dah macam dah tengah kaku. Dah tengah tergamam. Saya tanya dia, air mata dia dah berair, dia dah tak boleh bual. Bila dah bila dia dah okey baru dia dapat ceritakan lah. Pada mulanya dia rasa macam bola basketball jatuh dekat tepi kepala. Rasa dia macam basah. Lepas tu rasa macam ada bulu-bulu lah. Habis dia pegang kepala dia. Rasa macam kepala aku kering aja. Dia rasa basah tau, tapi bila dia pegang kepala dia, dia rasa kering. Sekali secara tiba-tiba dia dongak saja kan. Dia nampak dia nampak macam nenek orang perempuan tua. Hitam sehitam-hitamnya, tidak boleh bayangkan lah. Daripada hitam tak tahu macam mana nak cakap lah. Dia pakai kebaya dan seluruh badannya basah. Tangan kiri dan kanan macam menggeletar. Dan air mencim-mencim di setiap jarinya tu. Jadi tapi mata saya cakap, bakal isteri saya cakap benda ni macam kunci dia. Macam mata dia ni tak boleh lari daripada pandangan dia. Macam tak boleh pejam mata, tak boleh tengok bawah, tak boleh tengok atas. Macam mata kita ni dah dikunci untuk lihat dia. Benda tu dia tiba-tiba makin dekat tiba-tiba dia hilang. Dia hilang, terus tiba-tiba dia muncul dekat lagi satu punya pokok. Pada mulanya sebelah depan lah. Lepas tu tiba-tiba dia muncul dekat pokok sebelah kiri. Bila saya dah datang tu, barulah saya datang lah. Saya datang, bakal isteri saya pun cakap lah, dia macam dah tak boleh bergerak. Saya macam marah dia lah. Apa jadi asal? Lepas tu dia pun cakap dia nampak benda lah. Saya tanya mana? Saya pun dah maki lah. Saya cakap dia tak ganggu kau jangan ganggu dia lah. Lepas tu maka isteri saya ni macam perlahan-perlahan lah tunjuk sebelah mana. Saya ingat dekat pokok. Habis saya pergilah lari dekat tu pokok. Kebetulan bakal isteri saya cakap saya dah lagi lari langgar tu benda. Seolah-olah saya dah tembus itu benda. Terus benda tu hilang. Semacam itu je lah kisah. Terima kasih ya. Jadi yang menjadi mangsa dalam cerita ni yang pertama tadi tu bakal isterinya terlihat orang sebelah tu blok sebelah. Macam-macam kisah pada tengah malam ini anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini daripada Cik Rosnah. Katanya apa khabar Kisi? Khabar baik Cik Rosnah. Terima kasih kerana Cik Rosnah kirimkan SMS pada saya ni. Cik Rosnah ingin bercerita sesuatu. Tempoh hari anak Cik Rosnah ada telefon dan dia mengatakan malam semalam, tempoh hari iaitu malam semalam waktu itulah dia mengatakan di tingkap dapur rumahnya terdapat seekor burung hantu. Kalau burung gagak ke dekat tingkap dapur, burung terkukur ke, burung tiung ke, kata Cik Rosnah ni, makcik fahamlah. Tapi burung hantu Kisi.
Jadi tanya pada suami. Suami mengatakan, kalau ada burung hantu, adalah sidik tu. Jadi saya ni pun sebenarnya tak faham kata suami. Saya tanya, sidik tu apa? Pontianak lah. Bila suami cakap macam tu, saya kata, abang ni orang cakap betul-betul main-main pula. Suami kata betul. Kalau ada burung hantu dekat dengan kawasan rumah kita, maksudnya Cik Kak tu ada. Dan berhati-hati, bila burung hantu tu terbang, Cik Kak akan datang. Jadi kemudian, waktu petangnya, anak saya telefon. Mak, dah tanya bapak, Mak. Kenapa tentang burung hantu, ada apa-apa tanda tak? Takkan saya nak cakap pada anak saya. Apa yang suami saya jelaskan pada saya pun tukar cerita. Tak ada apa-apa lah, jangan takut lah. Burung tu mungkin sesat singgah. Tak ada apa-apa, betul Mak? Betul. Bapak kau cakap tak ada apa-apa. Okey. Jadi saya rasa khawatir kisi. Apa saya buat? Kata Cik Rosnah, baik betul Cik Rosnah ni Hari tu, sebelum waktu malam tu, saya kata pada suami, bang, hari ni saya nak tidur rumah anak boleh tak? Kenapa? Ngawak? Tak ada saja je bang. Okeylah, suami izinkan. Saya baru pergilah selepas isyak tu, kata Cik Rosnah. Saya pun ambillah beg saya, pergi ke rumah anak. Saya dah beritahu anak saya dah. Anak saya tinggal di salah sebuah blok di kawasan Pasir Ris. Jadi sampai rumah anak pun terperanjat nampak saya datang. Mak, kenapa tak bilang datang? Tak apalah, aku nak tidur sini. Jadi kata Cik Rosnah, okey. Bila malam tiba, dipendekkan cerita, semua orang dah tidur. Saya seorang tak boleh tidur sebab saya yang dengar cerita suami. Sekejap-sekejap masuk dapur. Sekejap-sekejap masuk dapur. Akhirnya Gisi, 2:30 pagi. Tak ada apa-apa, saya kata. Suami aku ni berbohong lah. Saya pusing nak masuk balik dalam bilik. Saya dengar bunyi dekat dapur. Bunyi orang cakar. Tiba-tiba meremang bulu rumah Kisi. Pusing belakang, tak nampak muka, tak nampak badan, tapi nampak, kata Cik Rosnah, kain putih berkibaran dekat tingkat dapur. Astaghfirullahalazim, kata beliau. Saya terus jalan punya laju, masuk tidur dalam bilik, sampailah ke pagi Kisi. Bila nak bangun subuh tu, selalunya berani. Kali ni kejutkan anak, temankan pergi tandas sekali, sama-sama solat. Kata Cik Rosnah. Okey, itu dia Saudara bagaimana? Adakah benar kata suami Cik Rosnah ni, kalau ada burung hantu, di situlah ada kakak cantik? Itu dia. Saya rasa Cik Rosnah ni seorang ibu yang bagus lah, yang baik betul. Satu, dia tak nak menyusahkan anaknya lah. Dia kata tak apa, aku tak nak beritahu anak aku apa yang aku dengar dari suami. Jadi anak tanya, dia tak nak susahkan. Betul, sebagai seorang ibu tu dia fikir tak mau pentingkan diri sendiri. Tak adalah, tak ada apa-apa. Yang kedua ni, dia sanggup pergi rumah anaknya hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa berlaku di rumah anaknya. Bayangkan, seorang ibu melakukan, dia tahu mungkin cakaplah benar-benar ada cik pun ke macam tu. Dia tahu, tapi dia tetap pergi ke sana sebab tak nak apa-apa berlaku pada anak. Dan saya rasa ini adalah naluri lah yang ada pada setiap ibu. Saya tabik spring lah pada ibu-ibu yang ada sifat macam Cik Rosnah ni, yang memang mementingkan anak lah lebih daripada diri sendiri. Bagus, syabas. Macam-macam kisah saya terima pada malam ini. Lebuh Raya Karak. Dan awal tadi seorang kakak yang tanya tentang jiran sebelah tu, berbangsa Cina, pergi bercuti. Beliau dengar ada perempuan nangis. Dia tanya, Kisi, hantu Melayu boleh masuk rumah Cina? Saya nak tanya balik pada akak. Ini pun soalan-soalan yang ditanya oleh pendengar-pendengar dalam Misteri Jam 12. Macam mana kakak tahu yang nangis tu hantu Melayu? Adakah kakak ni expert daripada tangisan dia boleh tahu itu adalah hantu Melayu ataupun hantu Cina? Tapi walaupun ada ramailah secara kesimpulannya, ramai mengatakan hantu ni tak kira bangsa. Rumah mana dia nak masuk, dia masuk je. Hantu ni kategori sama dengan mencuri. Macam itulah kesimpulannya. Jadi yang penting berhati-hati sudah. Kiriman-kiriman SMS yang saya terima di sini dari Dharma, kata, Kisi, wanita yang berkebaya mencari seorang lelaki mat rempit ni yang tinggalkan dia di Karak selepas wanita tu diperkosa. Oh ya ke? Yang ini pula katanya, selamat malam Kisi, Robert sini, saya ada kemuskilan sedikit lah. Boleh Kisi tolong tanyakan pada pendengar, hantu Melayu dan hantu Cina selalu juga kita dengar
Nampak kan? Tapi tak pernah kita sesiapa jumpa dengan hantu India. Ini satu kemusykilan untuk saya. Oh, pernah. Ada juga pendengar-pendengar yang berbangsa India telefon berkongsilah. Tapi tak banyak. Tapi ada diketengahkan. Dia wujud atau tidak, saya tak boleh cakap lah. Saya pun tak tahu. Sebab rancangan ini hanya satu hiburan. Yang ini pula kiriman pendengar kita. Penampakan sesuatu di Pusara Aman. Kisi, saya bersama 5 orang saudara telah ke Pusara Aman untuk venture dan mengambil gambar sekitar 1.30 pagi di sekitaran Pusara Aman. Selepas mengambil gambar, kami pun berehatlah di perhentian bas. Berhadapan perhentian bas yang kami ambil gambar lagi. Pada esok harinya, saya pun memasukkan gambar ataupun memory card ke komputer untuk melihat gambar yang dipetik malam semalam. Saya ternampak gambar seperti makhluk yang berapi, Kisi. Saya tak pasti apakah benda itu, tetapi dapat dirakamkan bila kami memetik gambar di Pusara Aman. Terima kasih daripada Robert yang kirimkan. Yang ini dari Yan Noti katanya. Kisi, malam ni cerita best-best. Saya bertugas sebagai parking attendant shift malam di kawasan Bedok. Tadi dengar pasal cerita dekat Bedok, seram pula. Oh, yang kakak tanya tu hantu Cina kan tu Melayu Seram pula Kisi. Bila dengarnya, saya terus relax one corner di kolong blok Kisi. Yang ini pula daripada Kak Mastura. Kakak dahulu pernah bertugas sebagai mina parking. Wah, kebetulan 2 SMS dari orang bertugas sebagai parking attendant ni. Kata Kak Mastura, kakak pernah bertugas sebagai seorang mina parking dan kakak bertugas mengikut shift. Dan ketika terjadi gangguan ini sekitar pukul 3 pagi di salah sebuah tempat letak kereta di Yishun. Kakak ingat lagi, Kesi, ini merupakan multi-story kapak. Teman kakak mula dari bawah ke atas, kakak mula dari atas ke bawah. Apa yang berlaku dekat multi-story kapak di Yishun ni, bila kakak sampai satu lantai ke bawah dari atas, kakak terperasan teman kakak ni dah berada di ujung. Dia berdiri. Lajunya kawan aku ni. Kakak tengok dari jauh. Kakak panggil dia berkali-kali tapi dia tak pandang. Mengada-ngada pula. Jadi kakak pun telefon lah. Bila kakak telefon, kenapa tak bunyi telefon Dan baru kakak perasan teman kakak ni berdiri tak gerak-gerak. Jadi teman kakak akhirnya jawab panggilan. Bila dia jawab panggilan, kakak tengok teman kakak yang sedang berdiri dekat ujung tu tak angkat telefon, tak bergerak pun. Kakak tanya, kau kat mana? Aku baru dekat tingkat 2. Kisi, punyalah terperanjat. Kata akak kita, kakak terus turun tangga cari teman. Tak apalah, kita buat sama-sama sudah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Itu dia kerja saman-saman orang lagi kan. Apa nak buat, Kisi, dah tugas Assalamualaikum, Kisi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Su dari Jurong. Ni kisah masih anak perempuan saya masa dia umur 2 tahun. Dia ternampak sesuatu di luar rumah. Di luar rumah mak saya di kawasan Bunli. Setiap kali kami sekeluarga datang rumah, setiap kali itu anak perempuan saya mesti menangis, tak nak masuk dalam rumah. Bila berdiri depan pintu je, dia melalak. Tak henti-henti, Kisi. Saya cakap takut sambil dan dia akan cakaplah takut sambil menutup tangan mukanya lah dengan tangan. Tapi bila dah masuk ke dalam, okey je. Tapi bila dah keluar je depan pintu, mesti menangis lagi sambil dia tutup mukanya. Sampai satu hari bapak saya ni peluk dia. Tanya kenapa dan nampak apa. Dia cakap dengan berbisik. Katanya tempat depan pintu besi rumah mak saya ni ada momok, tengok dia. Mata momok tu merah. Bapak saya katanya di sini suruh tunjuklah. Anak saya tunjukkan mana benda tu berdiri. Bila dia tunjuk, benda tu berdiri depan pintu besi. Nasib baik bapak saya ni okeylah, boleh pandai-pandai jugalah. Tentang hal-hal macam ni, dia baca sesuatu dan halau barang tu keluar dari rumah. Sejak hari itu anak saya tak nangis lagi bila datang rumah mak saya. Malah tidak diganggu lagi. Terima kasih dan selamat pagi. Teman Misteri Jam 12, 1.54 pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama Kisi dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi kiriman macam-macam kisah pada malam ini. Siapa ni? Ada yang suka dengan lagu-lagu nampaknya. Antara statement-statement yang saya terbaca di internet ni. Daripada Chel Azairi katanya, lagu melecet
Apa yang melecet, kaki ke? Dari kumpulan Medicinal tadi, lagunya Kerana Cinta di Ria 897 FM. Dan itulah, banyak lagu akan meninggalkan kenangan untuk kita. Bila dengar lagu-lagu lama macam ni, teringat zaman dulu. Ini lagu-lagu yang dipanggil lagu-lagu yang mengembalikan kenangan-kenangan silam lah. Harap-harap kenangan silam tu kenangan yang baik-baik lah, yang manis lah. Jangan pula kenangan luka lama berdarah kembali. Oh, tu tak nak tu Kisah kita malam ini, banyak SMS saya terima, macam-macam SMS, respon saya terima, email melimpah ruah, dan saya masih lagi menantikan pemanggil dari Malaysia untuk berkongsi tentang lebuh raya Karak. Saya rasa orang yang paling sesuai untuk berkongsi tentang lebuh raya Karak ni adalah penduduk Malaysia sendiri, dan boleh hubungi saya di 669-11897. Di melalui SMS ni banyak juga pendengar-pendengar Singapura yang katanya daripada mana ni Encik Makno kata, KC, memang benar di sana dulu katanya ada seorang wanita telah pun diperkosa, dan wanita itu kemudian dihumban ke dalam gaung berdekatan dengan lebuh raya tersebut, dan hingga ke saat ini wanita itu akan membuat kacau bilau kepada sesiapa saja yang memandu. Tak tahu siapakah mangsa sebenar, tetapi tengoklah nasib, kalau umur pendek jumpalah dengan wanita tersebut. Ibarat macam malaikat maut, kata beliau. Jangan macam tu. Yang ini daripada siapa ni? Peristiwa ini berlaku di Bedok Reservoir Park. Pada malam tu terjadi sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Pada malam itu saya terpaksa menggunakan tandas di taman ataupun di Bedok Reservoir lah. Seorang diri saya gunakan tandas. Setelah selesai menggunakan tandas, saya pun jalan keluar dari tempat itu. Sedang saya berjalan, tiba-tiba seekor kucing lompat depan saya, KC. Tak tahu dari mana kucing itu datang, dia tiba-tiba lompat depan saya. Saya terperanjat lah kerana tidak tahu dari mana benda itu datang. Dan ia mengiau-ngiau sekuat-kuatnya depan saya, KC. Kucing tu mengiau. Wah, seolah-olah macam nak beri satu isyarat ke tanda macam mana. Kemudian saya berjalan dengan pantas. Semakin laju saya berjalan, semakin jauh saya tinggalkan tempat itu. Saya perasan ada bayangan besar mengejar saya dari belakang. Saya istighfar, dan kemudian lagi laju dan lebih pantas tapak kaki saya melangkah. Tiba-tiba terdengar sesuatu dekat sebatang pohon ni. Seolah-olah ada benda ataupun pohon tu bergoyang lah. Saya terlihat macam ada kelibat benda putih dekat kawasan itu, membuat saya lebih gerun dan terus lari lintang bukang. Macam itulah pengalamannya mungkin yang dialami oleh pendengar kita yang bernama siapa ni? Oh, tak ada nama lupa nak kirimkan nama anda agaknya. Baik, macam-macam kisah, dan terima kasihlah bagi anda yang kirimkan SMS yang kirimkan email di Facebook ada juga, dan teman-teman di Facebook DJKC juga terima kasih yang memantau sekarang ini. Ada yang paparkan gambar lebuh raya Karak. Wah, ini ada letak ni Karak lagi 22 km dalam perjalanan nak pergi Karak lah ni terima kasih pada siapa ni, Hans, yang kirimkan gambar lebuh raya Karak ni. Cik Rafihan juga ada di Facebook saya. Memang betul, KC, banyak kejadian yang terjadi di lebuh raya Karak. Apa yang saya dengar semasa syuting di sana, satu lagi melibatkan kereta Volkswagen kuning tanpa pemandu. Oh, kereta bergerak tak ada pemandu. Wah, ini macam tadi berita yang Syai dengan Nadir Rahman cakap je tu. Ya, kebetulan tak tahulah ni, tapi ni bila zaman bila. Ada juga budak nakal kirimkan gambar. Cantik pula gambar awak kirimkan ni cantik nampak gunung ganang di belakang tu, lebuh raya Karak ni Jadi berhati-hatilah. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman, dan ingat setiap kisah yang kita dengar dalam MJ12 semua hanyalah satu hiburan saja. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Jadi saya ada terima kiriman email yang baru saya terima Jadi jap saya buka email. Ini dia. Pendengar kita bernama Encik Muhammad Latif kata di sini, Assalamualaikum KC, menarik sungguh kisah-kisah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya adalah seorang pendengar dari Malaysia, dan bila KC sebut tentang lebuh raya Karak ini memang menjadi satu fenomena di Malaysia. Tanya saja siapa penduduk Malaysia, mereka tahu tentang kawasan yang disifatkan sebagai berantu lebuh raya Karak. Lebih tepat lagi, betul-betul sebelum masuk terowong, KC.
Kalau nak menghampiri terowong, selalunya kemalangan berlaku di sana. Ada sampai lori terbalik, ada kereta yang terbalik sampai jatuh masuk ke dalam gaung dan sebagainya. Jadi kata Encik Muhammad Latif tentang lebuh raya Karak ni memang berbahaya. Dinasihatkan kepada pemandu. Kita orang Malaysia dah tahu dah. Ada kalanya kalau ada perasaan tak sedap bila lalu kawasan tu, kalau yang tahu baca, bacalah. Mulut ni jangan lepas daripada kalimah-kalimah Allah, kata Encik Muhammad Latif. Malah kita juga yang mungkin tak begitu fasih membaca, bukalah CD-CD surah sepanjang perjalanan. Dan kalau boleh jangan bising-bising dalam kenderaan bila berada dekat lebuh raya Karak. Benda-benda ni memang tak suka kisi bila bising. Jadi beri penuh perhatian, jangan berhayal. Itulah yang dinasihatkan oleh Encik Muhammad Latif yang berkongsilah penduduk dari Malaysia. Terima kasih di atas kiriman email kepada saya. Kita akan buka talian 669-11897. Silakan bersama saya. Hello, selamat pagi. Hello, Ria. Hello. Hello, Ria. Siapa tu? Saya hello tak jawab. Baik, silakan 669-11897. Hello, Ria. Hello. Berikut ini pendengar kita yang kirimkan email pada saya. Namanya Kak Rohana. Assalamualaikum GC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak ingin berkongsi satu cerita. Kakak sebenarnya baru saja berpindah di salah sebuah blok di kawasan mana ni? Baiklah. Di salah sebuah blok di kawasan Punggol. Depan rumah kakak ni ada pohon besar. Besar sangat pokok ni. Dan pokok ini betul-betul menghadap tingkap dapur rumah kakak. Beberapa kali nak ke tandas, selalunya kakak ni kalau tidur malam suka buka tingkap bilik, tingkap dapur, sebab nak angin udara tu kan nyaman. Jadi kata akak kita, Kak Rohana ni, sejak berpindah ke rumah baru, tingkap dapur, tingkap bilik malah kakak tidak buka. Walaupun panas, tetap harus sesuaikan keadaan dengan keadaan rumah yang berbeza. Kerana apa? Kakak pernah beberapa kali apabila kakak nak pergi ke dapur pada waktu malam lah, kadang-kadang pukul 10-11, terperasan dekat pokok tu macam ada benda sedang perhatikan kakak. Tapi lazimnya hanya nampak sekali. Bila nak tengok betul-betul lagi, dah tak nampak. Cuma pokok tu pokok biasa saja. Oleh kerana itu, dapur rumah kakak pun kakak dah pasang bidai kisi. Iaitu bidai ni bila nak tidur malam kakak akan tutup supaya tidak kelihatan di luar rumah. Tapi itulah kisi yang menakutkan. Yang menakutkan kadang-kala tu bila dah masuk tandas, nak keluar dari tandas, dengar dekat luar tingkap macam ada orang ketuk-ketuk. Tak tahu apa benda sebab dah tutup dengan bidai dan tak nak tahu pun. Terima kasih dan selamat malam daripada Kak Rohana yang berkongsi kisahnya. Silakan. Hello. Hello. Hello, Ria. Hello, Ria. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Pak Radin ya, Kesi, ada kronik kes ya? Ya, silakan. Ya, ini Pak Radin nak cerita, Kesi. Antara misteri kronik kes, seorang laki-laki, dia amat biadab. Biadab ni bukan dia kurang ajar, bukan dia maki hamun orang. Sebenarnya Kesi, dia pekerja laki-laki di satu factory. Dia lepas Radin obat dia bertobat. Sebenarnya apa tahu terjadi, Kesi? Dia suka masuk membuang air kecil di bilik air perempuan, Kesi. Apa yang terjadi, Kesi? Dia lepas saya berobat dia kerja factory malam. Jadi dia ni macam satu macam punya, nak katakan seks maniak, bukan seks maniak. Tapi dia seperti kecandu bilik air laki-laki ada. Kenapa kau minat pergi bilik air perempuan? Jadi berminggu-minggu dia melakukan pekerjaan ni sebab dia shift malam. Kadang-kadang ada masa tu bila air perempuan tu memang tak ada orang, Kesi. Kadang-kadang shift perempuan tu mungkin petang, jadi malam tak ada orang. Tapi malang 1000 kali malang, Kesi. Dia waktu salah dalam antara dia pergi tu terkena satu malang nasib dia yang kecelakaan. Dia telah masuk bilik air perempuan tu dalam keadaan, Kesi tahu, maaf cakap, wanita ni ada yang kurang terurus kebersihannya. Diorang telah campakkan lampin tanpa sebab. Jadi dia malam, waktu dia malam dia tengah masuk, dia tengah nak buka pintu, Cepon tengah projek lampin. Bila nampak dia, Cepon sudah serang dia, Kesi, dan masuk ke badan dia dan telah attack dia lari-lari
sampai dia pergi dekat security guard counter, dia minta tolong. Casey tahu apa tak? Habis keadaan benda dia semua calar bala dan muka dia semua koyak rapat seperti macam histeria, macam kena cekau. Motif Pak Alin nak cerita, Casey, itu pasal bilik air wanita ni mempunyai industri yang paling angker. Kalau apatah lagi, wanita-wanita tak kira apa bangsa, kalau tidak tahu menjaga kebersihan, bila malam alam gaib datang projek, dia nak cek DNA blood test untuk dihisap. Tapi laki-laki ni, Casey, amat sedih. Dia pergi, dia macam satu bila Pak Renobat dia malam dia histeria, besok tak boleh kerja. Dia mak dia kasih tahu dengan dia ketawa-ketawa. Pak Din, saya minta maaf, saya malu nak cakap. Saya selalu pergi bilik air perempuan, Pak Din. Kalau nak pergi nak buang air kecil, saya tak pergi bilik air laki-laki. Macam tak tahulah, interest saya suka ladies toilet. Dan mati Pak Din, dia ni babuk ke bukan? Tapi bukan pula. Jadi akhirnya Pak Din tanya, apa bikin kau gitu? Tak tahulah Pak Din, saya ingat malam mungkin tak kurang ajar, tak ada orang. Jadi saya rasa tak apalah, sekali salah. Apa salah hari-hari cuba bilik air perempuan melapaskan hajat saya, sebab malam tak ada perempuan masuk, cuma bilik air itu kosong. Tapi tak ada masuk uninvited unseen force dengan nak projek lampin. Dia ganggu, project force tu serang dia. Jadi itu pasal Pak Lin cakap, seorang laki-laki, ini Pak Lin cerita tentang misteri alam bilik air, ke si? Laki-laki dengan perempuan, bilik air perempuan lebih bahaya, ke si? Sebab lebih bahaya perempuan ni kerana wanita mempunyai sifat-sifat yang datang tidak bersih badan. Ada yang tidak bertanggungjawab. Waktu malam kadang-kadang dorang flash tak betul. Kadang dorang flash benda tu bertetesan, bersepah. Jadi dorang keluar macam buat aja. Jadi unseen force datang cek DNA. Tapi yang malam si laki-laki ni yang dia punya kepala angin, kenapa nak masuk bilik air ni? Tapi nasib baik Chronicles ini dapat Pak Radin settle. Jadi untuk laki-laki kalau siapa-siapa jangan nak coba-coba besok bilik air ladies. Takut bukan gentleman jadi lady. Takut lady settle gentleman unseen force. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan terus dengan beberapa lagi kisah. Mungkin saya akan semak kiriman-kiriman di FM 897. Yang ini siapa lagi kirim jap Mungkin di Facebook saya ada kisah-kisah yang nak diketengahkan. Okey, jumpa anda esok malam lah. Tak nak cakap bukan apa, nanti pasal saya cakap-cakap nanti jadi kebencian orang pula. Okey, jumpa anda di lain kesempatan esok malam dalam Kelab Kelakar Seram Misteri Jam 12. Ria Chat pun ada. Jadi terima kasih. Tersenyum saya baca bagus. Ramai yang ambil berat lah. Terima kasih kepada yang ambil berat. Okey, bye-bye.